Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Jiha binti Muhammad Ayub. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan bagi kursus PIMK 3113 Teranum dan Hafazan yang dikasihi Puan Nur Aziah binti Muhammad Yusof selaku pensyarah Teranum dan Hafazan Al-Quran. Jadi kita lihat isu hafazan dan jalan penyelesaiannya. Baiklah, isu hafazan yang dapat saya utarakan adalah isu kekangan masa menghafaz. Apa itu kekangan? Kita selalu dengar perkataan kekangan ini. Kenapa kekangan masa menghafaz? Okey, saya dah kaji, saya dah lihat. Maksud kekangan, definisi kekangan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2010 menyatakan bahawa kekangan ialah halangan ataupun sesuatu yang menghalang dan lain-lain. Dalam konteks ayat tersebut, kekangan untuk menyatakan masalah ruang bagi tujuan permohonan ruang ialah halangan. Okey. Atau kekangan tu ataupun boleh dilihat sesuatu yang menghalang permohonan ruang itu diluluskan. Maksudnya di sini yang saya faham, jika kita lihat ada sesuatu ruang, akan tetapi ada sesuatu yang menghalang untuk kita memasuki ruang tersebut, atau yang lebih senang kita tahu ada masalah, itulah kekangan. Okey, jadi di sini kita lihat masalah ataupun menghalang, ruang yang menghalang untuk masa menghafaz. Jadi kita ada halangan masa. Jadi masalah kita kat sini adalah masa. Kita ada halangan bagi masa untuk menghafaz. Okey. Seperti sedia maklum, kita semua tahu bahawa jika ada yang menghafaz Al-Quran waktu kini, mestilah akan berada di asrama, akan tinggal di hostel. Jadi mereka ada kekangan masa. Menurut Nos Nusliza pada tahun 2018 menjelaskan bahawa kaedah tasmik yang dilaksanakan kepada setiap pelajar adalah antara 15 hingga 20 minit. Inilah buktinya yang pelajar ini ada kekangan masa menghafaz. Kita tahu kita ada 24 jam sehari. Kita ada 60 minit dalam 1 jam. Tapi pelajar ini hanya dapat 15 hingga 20 minit masa untuk menggunakan kaedah tasmik. Tasmik itu adalah apa? Okay. Tasmik itu adalah pelajar itu membaca di hadapan guru ataupun rakan. Jadi pelajar yang telah hafal, mereka nak gunakan kaedah tasmik ni hanya ada 15 hingga 20 minit setiap kali pertemuan. Jadi Nusliza ini menyambung bahawa tidak cukup 15 hingga 20 minit ini untuk setiap pelajar setiap kali tasmik. Ya, saya bersetuju dan menyokong. Setiap kali kelas memang tidak cukup untuk pelajar itu tasmik. Jadi kita akan lihat jalan penyelesaiannya. Okey, seterusnya kita lihat kita lihat cadangan penyelesaian bagi masalah kekangan masa menghafaz. Menurut Musliza lagi, faktor penjadualan pembelajaran yang terhad hendaklah dimantapkan dengan sokongan penggunaan bahan pembelajaran yang bersesuaian. Di sini contohnya pelajar itu ada jadual pembelajaran. Okey, jadual pembelajaran ni jadual kelas dia lah. Mungkin hari ni bahasa Melayu, matematik. Mungkin setiap pagi dia akan ada kelas tasmik dengan guru mereka. Jadi inilah penjadualan pembelajaran. Jadi selain daripada penjadualan pembelajaran yang budak ni ada, yang murid ini ada, di sini kita lihat bahawa Nur Musliza ni mahu guru juga memberikan bahan pembelajaran yang bersesuaian. Contohnya kita lihat, kita boleh menggunakan Al-Quran sendiri ataupun guru itu boleh
boleh membuat satu sekolah itu membeli satu buku Al-Quran yang saiz dia saiz Al-Quran itu besar, ya, supaya murid menjadikan dia naskah untuk menghafal. Satu Al-Quran naskah untuk membaca, satu lagi menghafal. Dan ada bahagiannya. Okey, pertama, guru boleh membuat bahagian naskah Al-Quran juzuk pertama, juzuk kedua. Kita selalu lihat Al-Quran ada 1 sampai 30 juzuk. Tapi kali ini boleh membuat bahan pembelajaran yang mempunyai bahagian-bahagian juzuk tertentu. Okey, seterusnya murid tidak bolehlah mengharapkan kaedah tasmid yang ada di dalam jadual kelas. Murid perlu memantapkan lagi kaedah tasmid bersama rakan atau guru sendiri dengan membuat pertemuan lain ataupun aktiviti sokongan kendiri. Okey. Bagaimana dikatakan aktiviti sokongan kendiri? Mungkin murid itu boleh, saya cadangkan murid itu agar boleh melakukan aktiviti tasmid setiap kali lepas solat subuh, solat zuhur. Sebab apa? Sebab semua orang solat dan kita akan berjumpa dengan rakan, betul tak? Jadi dia boleh, murid ini boleh membuat aktiviti kendiri selepas subuh, selepas zuhur, selepas asar, selepas maghrib. Sebab waktu itu waktu kita masih berwuduk dan kita boleh lepas solat, jadi mudahlah urusan kita. Okey, dan waktu-waktu senggang, contohnya waktu senggang bila petang ataupun kelas prep, kelas tambahan tapi tiada kerja sebab dah siap kerja, boleh lakukan tasmid kendiri. Okey, seterusnya kita lihat murid juga boleh bekalkan jadual tasmid dan jadual murajaah sendiri selain guru yang bekalkan. Okey, baiklah. Tapi kita sebagai guru haruslah memikirkan penyelesaian yang lebih baik jika kita ada murid untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Jadi kita juga guru ataupun murid boleh bekalkan jadual tasmid atau jadual murajaah. Kerana menurut Khairul Anwar pada tahun 2016 menyatakan melalui jadual tasmid dan jadual murajaah, para pelajar dapat menentukan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan masing-masing. Para pelajar hendaklah mengenal pasti kelemahan yang dihadapi, jumlah surah dan juzuk yang menghadapi masalah bagi memudahkan urusan penstrukturan hafazan Al-Quran. Jadi di sini sebagai contoh, jadual tasmid dan jadual murajaah kerana pelajar dapat mencapai sasaran target. Ya, sasaran contohnya seorang pelajar ini ingin menghafal pada hari ini surah Yasin. Jadi waktu subuh dia boleh menghafal, dia boleh buat jadual subuh menghafal 5 ayat Yasin, dan selepas zuhur 5 lagi surah Yasin, dah jadi 10 ayat Yasin, dan seterusnya asar tambah lagi 5 ayat Yasin. Sebab apa? Mengikut kemampuan masing-masing. Bukan saya kata, tapi Khairul Anwar yang kata, mengikut kemampuan murid. Jika murid itu mampu menghafal satu muka surat, jadi dia boleh menghafal satu muka surat secara berulang-ulang pada hari tersebut, ataupun dia boleh menghafal 5 ayat setiap. Dalam satu muka surat ada 5 ayat, dia boleh hafal. Zuhur 5 ayat lagi sehinggalah habis satu muka surat. Okey, kerana apa? Kerana ikut kemampuan masing-masing. Kita semua tak sama, betul tak? Betul kan? Okey, jadi semua ini sudah terang lagi bersuluh memudahkan bagi hafazan Al-Quran. Jadi kita ada kekurangan masa. Bila ada kekurangan masa, kita boleh perbaiki, dia boleh tambah kelemahan ni, tukar kepada kekuatan dengan membuat jadual. Jika dijadual mungkin lebih teratur, kerana masa kita juga akan teratur. Okey, seterusnya menurut Murihah pada tahun 2016 menyatakan bahawa penggunaan waktu malam yang digunakan oleh ulama
Seperti ulama apa? Ulama Imam Nawawi berdasarkan kesesuaian waktu malam. Kerana menurutnya lagi, waktu malam ini adalah waktu yang tenang dan tidak sibuk serta tiada urusan yang perlu disegerakan. Saya bersetuju dengan kenyataan ini bahawa waktu malam adalah waktu yang tenang kerana semua lengang dan kurang dengan kesibukan kerja. Betul tak? Kita pun tahu waktu malam adalah waktunya waktu rehat. Jadi apa kata kita rehatkan minda dan diri kita dengan jadual tasmid dan jadual murojaah untuk menghafal atau mentasmid Al-Quran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan isu-isu yang didapat pada hafazan dan kaedah macam mana kita nak selesaikan isu tersebut. Okey. Isu yang saya ambil ini adalah berkaitan dengan tiada kaedah sistematik dalam hafazan. Kenapa tak ada kaedah yang sistematik dalam hafazan? Kenapa benda ini terjadi? Macam mana seorang hafiz ataupun hafizah untuk mengulang bacaan dia, untuk mengekalkan hafazan mereka lah. Okey, sebelum itu, okey, dalam hafazan ayat-ayat Al-Quran ini terdapat 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama adalah berkaitan dengan menghafaz ayat-ayat baru yang dipanggil sebagai hifz jadi. Kenapa dipanggil hifz jadi? Sebab seorang hafiz ataupun hafizah setiap hari dia akan menghafaz surah yang baru, muka surat yang baru. So macam mana dia nak kekalkan hafazan diorang ni sekiranya tiada kaedah yang sistematik dalam pengulangan hafazan. Okey, yang kedua adalah mengulang-ulang hafazan yang lepas, yang dipanggil sebagai sabak. Okey, bila kita mencuba untuk menghafaz ayat Al-Quran, kalau kita ingin mengekalkan hafazan kita tu, kita kena sentiasa mengulang supaya kita tidak lupa. Okey. Peringkat yang ketiga adalah mengekalkan hafazan yang sedia ada, yang dipanggil sebagai murajaah. Okey, murajaah ni bila kita dah hafaz ayat baru, kita dah ulang-ulang ayat ayat yang kita hafaz tu, lepas tu kita nak kekalkan hafazan itu di dalam minda kita. Okey, 3 peringkat ini adalah jalan yang mudah dan ia akan memudahkan memudahkan usaha seseorang untuk menjadi seorang yang hafiz ataupun hafizah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ta'ahadu hazal Quran fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Yang maksudnya adalah selalulah kamu membaca dan mengulangi ayat Al-Quran demi jiwaku dan genggamanku. Sesungguhnya Al-Quran sangat cepat hilang daripada ingatan berbanding terlepasnya seekor unta yang liar dari ikatannya. Okey, berdasarkan hadis di atas, kita dapat faham bahawa kepentingan penjagaan hafazan ini sangat dituntut kepada semua penghafaz Al-Quran dalam proses menjaga Al-Quran yang perlu dilakukan secara berterusan agar kualiti hafazan Al-Quran akan terus kekal dalam ingatan, kerana Al-Quran ini sangat mudah untuk dilupakan. Macam hadis Rasulullah SAW tadi, dia cakap ayat yang kita hafaz ni lebih mudah lupa berbanding seekor unta yang liar dari ikatannya. Okey, daripada hadis ini kita boleh faham bahawa kalau kita ni mencuba untuk menghafaz Al-Quran, kita kena selalu baca, kita kena selalu murajaah supaya tidak lupa daripada ingatan kita. Okay, kita pergi balik kepada isu kita yang utama, iaitu tiada kaedah yang sistematik dalam mengulang. Okey, kenapa
Tak ada kaedah yang sistematik dalam mengulang. Tak ada usaha ke untuk kita wujudkan kaedah sistematik dalam pengulangan hafazan ni lah. Okey. Sebenarnya proses untuk mengekalkan hafazan ni lebih sukar dan mencabar berbanding proses menghafaz. Okey, kita menghafaz, kita hafaz je. Kita hafaz, contoh kita hafaz surah Yasin lah kan. Kita hafaz. Kita dah hafal. Tapi satu masa ni kita tak selalu murajaah. Kita tak baca lah surah Yasin tu. Kita baca surah lain. So apa akan jadi, surah Yasin tu kita lupa nak baca. Nak ingat balik ayat-ayat yang terdapat dalam surah Yasin tu lah kan. Jadinya kalau ayat hafazan yang dihafaz tu sangat mudah lupai, apa yang kita kena buat? Kita kena lakukan kaedah murajaah yang bersistematik bagi meneruskan kelangsungan proses murajaah. Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah murajaah. Apa yang saya tekankan tadi kepada ada yang 3 peringkat tu kan. Peringkat yang ketiga adalah kaedah murajaah. Contoh kita dah hafal surah Ali Imran, kita dah hafal surah An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita dah baca. Bila kita dah baca, kita dah hafal surah An-Nisa dah. Tapi kita nak masuk yang keempat. Nak masuk yang keempat ni nanti dulu. Kita ulang balik surah Al-Baqarah ni, kita ulang balik surah Al-Imran, kita ulang balik surah An-Nisa, baru kita masuk ayat surah yang seterusnya supaya kita tak lupa ayat yang kita hafal ni. Sebab proses nak kekalkan hafazan tu lagi mencabar daripada kita hafal. Kita hafal memang senang, tapi bila kita nak ingat ayat hafazan yang kita nak baca tu memang susah. Tiba-tiba kita nak hantar dekat guru kita, blank. Kita tak tahu nak baca apa. Itulah sebabnya tak ada kaedah yang sistematik dalam mengulang. Seterusnya saya Nurfati binti Zaki akan mengupaskan tentang isu hafazan yang telah saya teliti lah. Okey, sebelum itu terima kasih kepada pembentang yang sebelum ini, iaitu Naziha dan Aida Syakina. Dan kini saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Baiklah, isu hafazan yang ingin saya kupaskan ialah seringkali kita dengar hafazan dengan tidak memahami makna ayat, di mana pada zaman kini murid hanya menghafaz tanpa memahami makna ayat yang mereka telah hafaz. Contohnya dalam situasi di dalam kelas, guru bertanya tentang hafazan yang mereka telah hafaz itu, dan guru bertanya tentang contohnya macam inilah. Di dalam kelas, guru melakukan soal jawab bersama murid. Kemudian apabila guru bertanya kepada murid tentang makna ayat hafazan yang telah dihafaz, murid rasa alamak, tak ingat pula. Ini kerana mereka sering menghafaz secara membuta tuli. Mereka tidak memahami dengan sebetul-betulnya tentang ayat hafazan yang mereka telah hafaz tersebut. Contohnya, mereka menghafaz surah Al-Fatihah. Kita bagi contoh senang. Mereka menghafaz surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini sering kali kita baca di dalam solat. Kita baca sebelum memulakan bacaan Al-Quran, kan? Jadi bila kita tasmik murid tersebut, dan kita tanya, okey, apa makna surah Al-Fatihah ni? Apa maksud surah Al-Fatihah ni? Mereka menjadi blur lah. Mereka termenung. Mereka kira murid-murid ni menghafaz tanpa memahami
surah tersebut lah. Contohnya kita tanya apa maksud Al-Fatihah pun mereka termenung. Jadi di sini dapat kita teliti bahawa seringkali bukan sahaja murid, malah segelintir masyarakat menghafaz sebahagian surah ayat-ayat hafazan tanpa memahami makna ayat. Okey, di sini sebagaimana yang kita ketahui, kaedah menghafaz bersama terjemahan Al-Quran itu sendiri dapat meningkatkan kelancaran dalam mengingati Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itulah. Dalam mengingati Al-Quran yang telah dihafaz. Okey, sehubungan dengan itu, seringkali isu ini dibincangkan di mana murid tidak memahami sebenar-benarnya ayat hafazan yang mereka tengah hafaz, yang mereka hafaz, makna ayat tersebut, mana ayat yang hafaz, dan hanya melaksanakan hafazan secara membuta tuli. Mereka hanya menghafaz contohnya mereka hafaz contohlah surah Al-Fatihah. Mereka hanya hafaz surah Al-Fatihah, hanya hafaz kosong lah. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan Nur Musliza Mustafa dan Mukmin Basri, iaitu kefahaman makna merujuk kepada kaedah untuk mengetahui kepentingan menghayati dan memahami ayat dalam menghafaz Al-Quran. Okay, di sini kita dapat lihatlah isu menghafaz dengan tidak memahami makna ni sangat famous lah, sangat famous diperkatakan oleh masyarakat kini. Okay, dengan itu bila ada isu, mestilah ada faktor dia. Faktor dia adalah kurangnya kesedaran dan kefahaman tentang bahasa Arab. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui, ayat Al-Quran ni adalah dalam bahasa Arab. Jadi apabila kita memahami bahasa Arab itu dengan baik, maka bila kita nak menghafaz tu, kita lebih lancar, lebih fasih kan. Bila kita faham bila kita faham bahasa Arab, kita mempelajari bahasa Arab dengan baik, kita akan memahami ayat Al-Quran itu dengan lebih baik, dan kita akan memahami makna-makna ayat dalam Al-Quran tersebut. Di mana kaedah hafazan bersama terjemahan ini sangat memberi kesan yang positif dan memudahkan murid untuk memahami ayat dengan lebih baik. Sekiranya kita menghafaz dan memahami makna ayat tersebut dengan lebih baik, maka kita akan lebih mengingatlah bila kita tasmih kan. Bila kita tasmih, kita akan lebih macam ni rupanya. Ini kerana apabila faktor dia kan kurang kefahaman dalam bahasa Arab. Ini kerana dia disebabkan oleh situasi mereka yang mendesak untuk menghafaz dengan pantas. Contohnya lah, di dalam kelas, guru tersebut ingin tasmik pelajar-pelajarnya untuk ayat-ayat hafazan. Jadi murid tu berasa gelisah lah, dia gelisah macam saya tak hafal lagi ni, macam mana ni. Jadi murid-murid ni hafal macam hafal laju-laju lah. Bila hafal laju-laju, mereka tak memahami ayat Al-Quran tu dengan sebaiknya lah. Dapat jelas tak di sini bahawa pentingnya untuk kita memahami ayat Al-Quran, dan pentingnya untuk kita memahami pembelajaran bahasa Arab itu, kerana bahasa Arab ni sangat signifikan dengan ayat Al-Quran. Sebab kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, jadi kita kenalah fahami bahasa Arab dengan lebih baik. Murid dan guru juga perlu memahirkan ilmu bahasa Arab dan fahaminya dengan lebih baik. Sebagai contoh, tambah vocab ke, ataupun guru tu memberi ilmu pengetahuan tentang kisah ayat hafazan tersebut ke. Jadi murid akan okey, untuk perkataan ayat ni maksud dia macam ni. Jadi murid akan lebih faham lah, dan lebih mudah untuk ingat. Okey, apabila terdapat isu dan
macam mana wujudnya isu itu, mestilah terdapat kesan. Kesannya hafazan yang dihafaz itu kita mudah untuk lupakan. Contohnya kita dah hafaz surah tu, kita dah hafaz ayat surah hafazan tu, kemudian tidak lama lepas tu kita lupa. Sebulan kemudian kita telah lupa ayat hafazan yang telah kita hafaz kerana kita tak memahami dengan lebih baiklah ayat hafazan tersebut. Contohnya kita tak fahami betul-betul kisah yang telah diceritakan di dalam ayat Al-Quran itu. Okey, ini kerana kurangnya kesedaran dalam mengambil iktibar daripada intisari ayat Al-Quran yang dihafaz. Kaedah penyelesaian yang boleh kita lakukan dengan menyediakan garis panduan hafazan Al-Quran dan pengulangan hafazan Al-Quran. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, contohlah institusi hafazan kan, tahfiz ni kan biasanya kan macam menghafaz Quran kan. Okey, contoh pihak institusi tahfiz ni hendaklah keluarkan garis panduan ataupun menyediakan garis panduan hafazan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Sebab kita keluarkan garis panduan ni supaya tujuan dia untuk pembelajaran hafazan Al-Quran sentiasa dipelihara sepanjang zaman, sepanjang pengajian. Maafkan saya. Okey, bila satu institusi ni mengeluarkan garis panduan yang sistematik kepada pelajar, pelajar akan mudah ikut. Pelajar akan mudah untuk pelajar tahu macam mana nak uruskan masa. Okey, bila kita tak keluarkan garis panduan ni, pelajar akan terumbang ambing. Macam mana aku nak contoh, maafkan saya, macam mana saya nak kekalkan hafazan ni? Sebab dalam institusi tahfiz pun ada belajar akademik kan. So macam mana diorang nak uruskan masa untuk murajaah balik ayat yang diorang dah hafal dengan ayat yang diorang nak hafal ni. So mungkin satu institusi tahfiz tu dalam setahun diorang dah kena habiskan berapa juzuk. So memang diorang kena tetapkan garis panduan yang betul lah untuk para tahfiz ni supaya diorang dapat kekalkan hafazan tu, diorang dapat murajaah, diorang dapat kekalkan hafazan yang diorang hafal tu daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Contoh, dalam 1 tahun diorang kena habiskan 15 juzuk. Macam mana institusi pihak tahfiz ni dia nak bahagikan macam mana pelajar nak capai dalam 1 tahun boleh hafaz 15 juzuk. Okey, contohlah kan, garis panduan untuk pihak tahfiz keluarkan tasmi'. Tasmi' ni lebih kurang macam tasmi' murajaah tu lebih kurang lah kan. Contoh, Isnin hingga Rabu diorang mengulang hafazan dengan tenaga pelajar. Maksudnya berdepan dengan guru kita kan, kita hafal dan guru kita pun cek sama ada hafazan kita ni betul ke ataupun tidak. Okey, manakala hari hari Khamis dan Jumaat pembelajaran kenili. Okey, so macam mana seorang pelajar tu dia nak hafal, dia nak murajaah hafazan diorang tu. Okey, so pihak tahfiz mengeluarkan jadual. Khamis dengan Jumaat ni diorang boleh hafal sendiri. Dan Sabtu dan Ahad inisiatif pelajar sendiri untuk buat jadual. So kita boleh tengok macam mana seorang pelajar tahfiz ni dapat dapat menguruskan jadual. Macam mana diorang nak uruskan harian diorang, macam mana diorang nak bahagikan jadual masa menghafaz, masa murajaah untuk kita kekalkan hafazan kita tu. Okey,
daripada Isnin sampai Jumaat itu, diorang boleh gunakan 2 jam. Contoh, kelas mula pukul 7. Tapi kita bagi 8 hingga 10, 2 jam untuk diorang hafal untuk murajaah ataupun tasmik lah. Tasmik dengan tenaga pengajar. Lepas daripada 8 hingga 10 pagi tu, baru boleh mulakan kuliah kelas akademik macam biasa. Okey. Bagi jumlah muka surat, penentuan jumlah muka surat hendaklah dihantar kepada tenaga pengajar. Okey, contoh Isnin sampai Rabu kan diorang hafaz dengan tenaga pengajar kan. So jadinya diorang kena hafal daripada hafal 3 muka surat ataupun lebih. So jadinya Isnin sampai Rabu 3 muka surat ataupun lebih. Okey, kita ambil lah 3 lah kan, 3 muka surat. 3 kali dengan 3 hari 9 muka surat kita boleh menghafal. Kita boleh tasmik dengan guru kita lah kan. So jadinya Isnin, so kalau Rabu, Khamis dengan Jumaat pun Khamis dengan Jumaat pun 3 muka surat. Kita minimumkan lah 3 muka surat. Jadinya bila dah hafal 3 9 dah 12 muka surat. 12. So Sabtu Ahad pun sepatutnya diorang boleh hafal 3 muka surat juga dalam satu hari. Sabtu Ahad diorang kena tasmik, diorang kena murajaah lah setiap, ataupun Sabtu dan Ahad tu diorang buat murajaah supaya hafalan kita ni sentiasa ingat di dalam minda kita dan dapat mengekalkan hafazan kita. Baiklah, seterusnya, apabila ada wujudnya isu disebabkan faktor berikut, maka mestilah ada jalan penyelesaian dan cadangan penambahbaikan di mana penggunaan bahan bantu mengajar ini dapat menarik minat murid untuk menghafaz dengan lebih baiklah. Sebagaimana guru hendaklah menyediakan BBM yang menarik dan pelbagai. Hal ini kerana melalui kaedah BBM ini, murid dapat menghafaz ayat Al-Quran, iaitu ayat hafazan itu, beserta makna ayat berdasarkan BBM yang digunakan oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan flashcard ataupun flashcard atau slide interaktif yang berbeza-beza mengikut ayat dan makna hafazan dan makna ayat tersebut. Di mana dalam satu slide, guru boleh meletakkan ayat yang pertama, ayat hafazan yang pertama, dan di bawah ayat tersebut adalah makna ayat hafazan itu. Seterusnya, jika menggunakan flashcard, guru boleh menyediakan 2 flashcard yang berbeza tetapi warna yang sama, iaitu flashcard yang pertama adalah ayat hafazan dan flashcard yang kedua adalah makna ayat hafazan tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, ayat yang pertama, guru menyediakan flashcard ayat hafazan untuk yang pertama, wal-asr. Okey, untuk yang kedua, maksud dia pula demi masa. Dengan itu, pemahaman murid semakin tinggi dan lebih memudahkan murid untuk menghafaznya dengan lebih baik. Justru itu pentingnya untuk kita dan pentingnya untuk semua lapisan masyarakat dan terutamanya guru terutamanya guru untuk menyediakan pelbagai inisiatif bagi murid lah terutamanya untuk menghafaz ayat hafazan tersebut dengan memahami juga makna ayat hafazan tersebut. Oleh itu pentingnya juga untuk kita sendiri dalam memahami terlebih dahulu makna ayat yang hendak dihafaz, kerana apabila kita memahami, kita akan lebih mudah untuk menghafaz sebenarnya. Kerana apabila
murojaah dilakukan bersama guru kan, murid akan lebih mudah ingat makna beserta ayat tersebut. Mereka tidak akan mudah lupa. Sebab bila kita hafaz secara membuta tulis, secara kosong saja, kita akan mudah lupa tentang ayat yang kita hafaz itu. Dalam era globalisasi ini, kemudahan teknologi hari ini, penggunaan BBM yang khusus dapat membantu dalam menguatkan ingatan untuk menghafaz Al-Quran. Seterusnya, BBM ini juga membantu dalam melakukan hafazan melalui teknik pecahan ayat hafazan beserta maknanya, sehingga mampu menghafaz ayat tersebut serta dapat membantu murid fokus kepada kedudukan bacaan dan ayat Al-Quran yang ingin dihafaz. Okey, justru itu pentingnya untuk kita memahami terlebih dahulu makna ayat yang hendak dihafaz, kerana apabila murojaah dilakukan, kita tidak mudah lupa ayat hafazan yang kita sudah hafaz. Kerana apabila kita sudah menghafaz beserta maknanya dengan lancar dan fasih, kita mudah ingat dan kita tidak mudah lupa. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan isu ini, antaranya ialah maksudnya tiada siapa pun yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya kecuali ia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dalam keadaan kerdil. Jelaslah di sini bahawa pentingnya untuk kita menghafaz beserta makna ayat hafazan tersebut, kerana apabila kita menghafaz tanpa makna ayat, kita mudah lupa. Hal ini bertepatan dengan hadis tersebut, di mana kita tidak sepatutnya untuk melupakan ayat hafazan yang telah kita hafaz. Oleh kerana itu, Nabi SAW juga berpesan dan memberikan tips bagaimana mengekalkan hafazan Al-Quran melalui sabda baginda. Maksudnya, apabila seorang sahibul Quran membaca ketika waktu solat pada siang dan malam, nescaya dia akan hafal dan ingat ayat Al-Quran. Namun jika dia tidak melakukan yang demikian, maka dia akan melupakannya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.